الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan pengerusi qaryah, seterusnya barisan jawatan kuasa, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita kepada kebaikan dan sentiasa mengurniakan kita kelebihan dan kebaikan serta keberkatan dalam kehidupan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu serta berikan kita manfaat daripada ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita pada malam ini menggunakan kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kita dah sampai pada muka surat 143 pada nasihat tentang 4 perkara. Kita sampai kepada nasihat yang ke-20, 4 macam tanda bagi ahli hikmah. 4 macam tanda bagi ahli hikmah ataupun hukama. Hikmah ni apa? Hikmah ni kalau bahasa Inggeris dia lebih kurang lah, maksud dia wisdom ataupun kebijaksanaan dalam bahasa Melayu kita. Hikmah adalah orang yang bijaksana, orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tepat, kena pada sasaran dia, yang sesuai pada zaman dia, yang bijak pada pertuturannya. Orang ni, ini ahli hikmah dia panggil. Orang ahli hikmah ni dia takkan buat benda yang tak cerdik. Pendek kata, dia apa yang dia buat, apa yang dia ucapkan, kata-kata dia tu menjadi pedoman buat semua orang. Ini kata orang-orang ahli hikmah, orang-orang ahli hikmah. Dan ulama ini, Imam Nawawi Al-Bantani ini menghimpunkan dalam nasihat yang ke-20 ni 4 ciri-ciri, tanda-tanda orang itu memang dia ni ahli hikmah. Bukan semua orang kita boleh anggap dia ahli hikmah. Jumpa tepi jalan, oh nampak kemas sikit kan, cakap falsafah tinggi, takut bukan falsafah tu falsampah kan. Berhati-hati. Akhir zaman ni banyak fitnah. Kadang orang bercakap menggunakan ayat Al-Quran dan sebagainya, ataupun menggunakan ciri-ciri seolah-olah kesufian dan sebagainya, tapi sebenarnya dia telah menyeleweng dan sebenarnya dia telah terpaling jauh daripada kebenaran. Sebab tu akhir zaman ni pelik-pelik. Bahkan orang-orang macam tu kadang kita heran, pengikut dia ramai puluh-puluh ribu,
Mana tahu, dia tengok dalam Facebook kan senang, dia habaq tu followers berapa. Dia cakap benda merapu, berpusing-pusing, kita pun tak faham dia cakap apa. Kan? Tapi dia berkata ni semua dalamnya maksud tinggi, makrifat tinggi semua. Berhati-hati. Bukan semua makrifat itu seperti yang kita sangkakan. Sebab tu akhir zaman ni Nabi suruh kita duduk dengan ahlul ilm, orang yang ada ilmu. Beza banyak noh. Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beza orang yang tahu dengan beza orang tak tahu, beza tinggi langit dan bumi, tuan-tuan. Dan orang yang berilmu ni, antara ciri-ciri khas dia yang Allah sebut dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dengan Allah itulah orang yang berilmu. Nak kenal ciri-ciri orang ulama, orang yang kita boleh duduk dengan dia, orang tu bila kita jumpa dia, kita ingat akhirat. Jumpa dia, kita rasa teringat pada Allah, teringat pada dosa kita. Ini orang ilmu, tuan. Dia ada perasaan takut pada Allah, sampai kita duduk dekat dia pun kita rasa takut dekat Allah. Tu beza dah. Noh. Bukan dia sembang melangit-langit apa semua tu. Lepas tu kita pun tak faham apa benda dia sembang kan, tinggi sangat. Dia kata orang-orang kulit tak faham, dia kata orang-orang hakikatnya ni. Itu. Dia bukan lagu tu. Lagi kita duduk dekat dengan dia, lagi kita takut pada Allah. Itulah baru ulama. Baik, ini yang dihimpunkan oleh ulama tentang 4 ciri yang benar menunjukkan orang ni orang yang bijaksana, orang yang ahli hikmah, hukama. Sebahagian hukama ketika ditanya bagaimana keadaan tuan, beliau menjawab, kita kalau orang tanya apa khabar, bagaimana, sihat ke, kita pun sihat, alhamdulillah semua kan. Kalau sakit kita cerita, saya sakit baru ni pergi masuk hospital, kita cerita gitulah. Hukama dia jawab macam mana? Baik, dia kata apa? Ana ma'al maula ala muwafaqah wa ma'an nafsi ala al-mukhalafah wa ma'al khalqi ala an-nasihah wa ma'ad dunya ala ad-darurah. Ini jawapannya. Dia kata apa? Saya, alhamdulillah, saya selalu taat kepada Tuhan, terhadap hawa nafsu selalu saya menentang, terhadap makhluk selalu memberi nasihat, dan terhadap perkara duniawi hanya setakat keperluan darurat sahaja, keperluan asas sahaja. Itu dia. Ni kata-kata orang bijak. Orang tanya dia, macam mana keadaan kamu? 4 benda dia bang. Pertama, saya dalam keadaan masih lagi taat pada Allah. Yang kedua, saya masih dalam keadaan melawan hawa nafsu saya menentang dia, saya tidak mengikut apa yang dia mahu. Yang ketiga, saya kalau bersama dengan manusia lain, makhluk lain, orang lain, saya akan sentiasa menasihati diri saya dan menasihati orang lain. Dan saya apabila berhadapan dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara urusan duniawi, saya akan mengambilnya yang darurat, yang diperlukan sahaja. Yang lain pada tu yang tak perlu, saya tak ambil lah. Lagu tu. Ini orang yang bijaksana berucap. 4 benda yang menunjukkan dia ni memang orang yang sangat-sangat bijak. Sebab dia hanya memberitahu kita ataupun mengertikan kepada kita tentang 4 perkara yang cukup penting. Iaitu yang pertama, ana ma'al maula 'alal muwafaqah. Saya sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kan? Kita ni kadang-kadang taat tu bermusim. Ada musim dia rajin main masjid. Ada musim dia tak nampak dah kat masjid, di tempat lain pula. Itu kita. Ahli muwafaqah, ahli hukama ada, dia sentiasa berada dalam, sentiasa diri dia latih supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah. Dia ni selalu bercanggah ataupun selalu berlawan arus dengan nafsu dia.
Kalau nafsu dia inginkan sesuatu, dia akan menahannya dahulu. Nanti dulu dia kata. Kita beza. Kita pantang nafsu ajak. Kan? Dia kata ada makan bestnya. Kan? Sup rusa. Oh, contohlah. Tang mana-mana ke. Oi, kena pi ni, kena try. Lam sheng. Oh, kena try. Bukan tak boleh makan, tuan-tuan, boleh. Benda tu boleh makan, tak ada masalah. Cuma kalau orang tu dia berdisiplin dengan hawa nafsu dia akan menjaga. Dia supaya tidak melampaui batas. Dia makan, tetapi dia tidak melampaui batas supaya tidak mengganggu ibadat dia. Dan apa saja yang nafsu dia inginkan, dia akan cuba lawan sikit-sikit. Perlawanan kita dengan hawa nafsu tak akan pernah habis. Seperti mana yang Nabi sebut lepas pada perang Khandaq tu, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Terkejut sahabat. Perang Khandaq tu kecil ke? Nabi ikat perut buh batu 2 ketui perang Khandaq. Sahabat buh batu seketui mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, kat perut kami ni ada seketui batu lapar. Nabi buka baju dia, tengok sahabat terkejut, tengok kat perut Nabi ada 2 ketui batu. Bermaksud Nabi 2 kali ganda lapar pada dia. Tak ada makan. Tu perang Khandaq, tuan-tuan. Cerita buat makannya tak cerita perang lagi. Tak cerita habat korek parit besar mana. Kan? Berapa lama? Habis perang Khandaq tu pi serang Yahudi pula. Kan? Habis perang Khandaq tu Yahudi khianat masa tu. Lawan dengan Yahudi pula. Teruk perang tu. Tapi Nabi kata tu perang kecil kepada perang yang lebih besar. Terkejut sahabat. Perang apa lagi besar? Nabi beritahu jihadun nafs, peperangan jiwa, peperangan dengan nafsu kita sendiri. Perang yang tanpa senjata. Dengan nafsu tak ada senjata. Mana ada senjata boleh lawan dengan nafsu kita? Tak ada. Kita dengan kita dan kita. Sebab tu kita mesti tahu diri kita ni. Kita mesti tahu yang mana keperluan, yang mana nafsu, yang mana kemahuan. Kena tahu. Kalau kita masuk satu kedai, kita nak beli satu barang, kita tengok yang mana barang tu adalah keperluan kita, yang mana barang tu hanya kemahuan kita. Kemahuan ni biasanya dia mengikut nafsu lah. Dia beli ikut nafsu dia. Kan? Kereta satu keperluan, tapi menghias kereta berlebih-lebihan itu bukan satu keperluan. Itu satu kemahuan dan boleh jadi ia adalah nafsu. Itu kita kena ada tahu, kena tahu bagaimana mempertimbangkan benda tu. Sebab tu cerita bab jihadun nafsi cerita panjang, tuan. Mengaji dia payah, mengaji dia mudah, tapi nak beramal dia payah. Mengaji bab jihad nafsu ni, lawan hawa nafsu kita, nak kekang lidah kita daripada tidak berkata-kata pada benda yang dia suka. Lidah ni dia suka kata kau orang, kan, cakap benda tak elok, kan, sembang kosong lidah. Tak kena sekat semua tu supaya cakap yang perlu sahaja, bukan cakap ikut kemahuan. Hari ni kita cakap ikut kemahuan, macam-macam kita kata kat ni, kan, sampai kadang-kadang menghalalkan bunuh kepada saudara kita se-Islam. Sampai tak tu berada kita ni kadang-kadang berkata-kata tanpa memikirkan. Sebab tu nafsu ni perlu dikekang, perlu dilawan. Tak boleh kita biarkan dia bermaharajalillah. Kalau tidak dia akan buat ikut suka hati dia. Dia tak kira dalam masjid ke, depan tu imam ke, dia tak kira siapa, dia tak peduli. Sebab apa? Nafsu dia memang panggil lagu tu. Dia satu makhluk yang bantah, yang suka berontak. Allah perintah dia pun dia belagak. Ada satu hadis qudsi menceritakan bagaimana belagaknya nafsu ni. Ketika Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah Ta'ala tanya kepada dia, wahai nafsu, engkau siapa, aku siapa? Dia jawab apa nafsu kata? Engkau, aku. Tu nafsu. Allah rebus dia dalam neraka. Dalam neraka berapa ribu tahun, bawa keluar.
Tanya, engkau siapa, aku siapa? Baru dia kata, engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Baru kata. Lepas kena rebuih dalam neraka. Ni nafsu punya perangai. Sebab tu kita mesti mengetahui bagaimana untuk melawan nafsu kita. Di antara ciri-ciri yang mudah untuk kita lawan nafsu kita adalah dengan berpuasa. Berpuasa. Jadi orang yang banyak berpuasa, dia akan berjaya mengekang nafsu dia. Sebab puasa ni melemahkan dia. Puasa sangat melemahkan dia. Nafsu ni ibarat kuda yang liar. Kuda yang liar kalau kita tangkap lautan, memang dia tak akan dengar cakap kita. Melainkan kita tahak dia, kita kena jangan beri dia makan selama 3 hari. Selepas 3 hari 4 hari dia tak makan, dia akan lembik, dia akan tak larat, dia akan jatuh. Masa tu barulah kita beri dia makan, beri dia minum, usap-usap dia. Baru dia akan, kuda liak tadi akan mendengar kata-kata kita. Begitulah bila kita puasa. Sebab tu kita lihat bila masuk Ramadan penuh masjid. Pasal apa? Manusia berjaya lawan nafsu dia daripada pergi ke tempat lain. Nafsu akan bawa dia pergi tempat lain, tapi dia berjaya melawannya kerana dia berpuasa, dia mai ke masjid. Nampak? Sebab tu bulan puasa, tapi itulah masa awal ya, kan? Masa mai akhir-akhir tu, habis juga. Bila badan kita dah mula biasa dengan puasa, dia tak jadi juga. Dengar lagu raya kat belakang pula kan, 10 malam terakhir pula, dia beratok kat Shan-Shan ramai lagi. Itu kelemahan kita tu. Tak boleh juga, tak boleh nak kekang lagi kat nafsu. Sebab tu penceritaan ataupun pengajian tentang hawa nafsu ni tuan-tuan adalah satu pengajian yang mudah kita pelajari. Kalau buka dalam kitab ada cerita, dalam kitab-kitab tasawuf selalu ada. Tetapi nak mengamalkan dia adalah satu perkara yang memakan masa yang cukup panjang, bahkan memakan seumur hidup. Barulah orang tu boleh kontrol diri dia sendiri. Dia ada banyak part, banyak bab. Bab lidah ada, bab marah ada, bab mata ada, bab telinga ada, bab perut ada, semua ada. Dia bincangkan benda ni di dalam kitab-kitab tasawuf. Baik. Kemudian yang ketiga, wa ma'al khalqi 'ala nasihah, dan kalau dia bersama dengan makhluk manusia, dia akan memberikan nasihat ataupun mendengarkan nasihat. Dia menjadikan nasihat itu adalah persahabatan dia dengan makhluk. Maknanya dengan manusia ni dia tak akan sembang kosong lagu tu tak. Dia akan cari orang yang boleh nasihat dia, ataupun dia akan cuba menasihati orang lain. Ini orang yang bijak, orang bijak. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, sahabat ni suka jumpa Rasulullah minta nasihat, kan? Ausini ya Rasulullah, nasihatkan aku, wasiatkan kepada aku ya Rasulullah. Begitu. Kita ni dalam 2 bulan 3 bulan ni berapa kali kita pergi minta nasihat ke orang? Berapa kali? Pergi jumpa siapa-siapa, kawan ke, nasihat saya kat aku rasa hari ni aku tak bagus. Ada siapa-siapa buat aku tu dalam masa sebulan 2 ni cari balik tengok, buka diary tengok, ada tak kita minta nasihat ke orang? Tuan-tuan, kita jarang minta nasihat ke orang. Sebab tu kadang-kadang hati kita kerah. Sebab tu, sebab kita jarang minta nasihat. Nasihat ni adalah perkataan yang baik, kan? Diberikan dengan cara yang baik dan diungkapkan dengan cara yang paling baik. Itulah nasihat, tuan. Bukan nasihat ni kita cakap dengan kasar. Lepas tu habaq pula, aku nasihat je ni tau. Cakap dengan kasar, betul habaq nasihat, tu bukan nasihat. Nasihat ni satu perkataan yang kita ungkapkan pada saudara kita dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik yang dipilih, seperti mana madu. Nasihat tu maksud dia perkataan dia asal daripada bahasa Arab. Dia bermaksud kita menyaringkan sesuatu. Contohnya kita menyaringkan madu tu daripada kotoran. Kita ambil madu tu, kita nak bersih, kita tapih. Kita tapih bagi bersih bulan botol. Itu dipanggil nasihat, nasihat dalam bahasa Arab. Maksudnya kalau kita nasihat ni, kita menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Kita dah saring perkataan tak elok tak pakai. Lepas tu cara pun cara yang baik. Nasihat orang cara elok. Bukan nasihat ni depan-depan orang ni. Depan-depan orang ramai nasihat kawan kita, depan-depan orang ramai. Itu bukan nasihat, itu menghina dia, kan? Itu bukan nasihat. Nasihat ni dia
Antara kita dan kawan kita tu, kita pergi jumpa dia senyap-senyap, sembang dengan dia, cakap elok-elok, itu bukan nasihat. Gitu. Lepas tu kadang-kadang kita nasihat pun kita tak tahu pada. Lepas tu cakap lebih-lebih kurang, lepas tu habaq kat kawan kita, aku nasihat tau ni, nasihat. Ni itu bukan nasihat. Yang tu bukan nasihat. Yang tu merendahkan manusia. Baik, yang keempat, wa ma'ad dunya 'ala darurah. Kemudian perkara yang keempat, orang yang bijaksana, dia akan buat apa? Dia akan menguruskan urusan dunia dia dengan keperluan sahaja. Maknanya dia meletakkan prioriti kepada urusan dunia dia. Benda yang penting saja dia uruskan, benda yang tak penting dia tak uruskan. Benda yang penting saja, keperluan dia saja. Kemahuan dia tak mau, dia tak uruskan. Tak perlu benda tu. Kemahuan dia, kehendak dia, itu dia tak uruskan. Dia hanya uruskan benda yang darurah, keperluan asas. Itulah barulah tanda-tanda orang tu sangat bijaksana. Baik. Nasihat yang ke-21. 4 ayat pilihan dari 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat pilihan daripada 4 kitab. 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 kitab. Sekumpulan hukama telah memilih 4 ayat dari 4 buah kitab seperti mana berikut. Minat Taurat, daripada kitab Taurat, man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Wa minal Injil, daripada kitab Injil, man hadama syahwat azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Wa minaz Zabur, daripada kitab Zabur, man tafarrada 'alan nas naja wa minal man tafarrada 'alan nas naja. Dan wa minal Furqan, daripada kitab Furqan. Apa dia pula dah kitab Furqan ni? Al-Quran lah. Quran ada banyak nama. Ada nama dia Nur, ada nama Furqan. Kemudian dalam Quran kata apa? Man hafizal lisan salima fid dunya wal akhirah. Maksud dia 4 ayat ni bukan dia ambil ayat daripada kitab tu sebiji-sebiji. Maksud dia ambil mafhum, kefahaman daripada ayat-ayat tersebut. Baik, yang bersamaan. Apa maksud dia? Daripada kitab Taurat ialah ayat yang berbunyi ataupun yang bermaksud barang siapa redha atas apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia dapat berehat di dunia dan di akhirat. Siapa yang redha dengan apa yang Tuhan bagi, maka dia akan tenang, dia akan rehat di dunia akhirat. Itu maksudnya dia tenang, dia redha. Tuhan bagi dia susah pun dia redha, Tuhan bagi dia senang pun dia redha. Sebab tu ada hadis sebut ajaban li amril mu'min, hairan, pelik, ajaib, takjub hebatnya orang mukmin ni. In asabahu syarra sabar, bila ditimpa benda yang tidak baik kepada dia, dia sabar. Heran tengok orang Palestin kena bom, kena apa, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak isteri punya alhamdulillah. Rumah macam mana? Alhamdulillah. Sedangkan rumah dia hancur, rumah dia hancur, alhamdulillah. Kita heran tengok, Allahu akbar, sabar engkau siapa. Itulah orang beriman. Sebab tu Nabi kata hebat, takjub hebat orang beriman ni, bila ditimpa kesusahan dia sabar. Sebab apa? Dia redha dengan ketentuan Tuhan pada dia. Betul lah kata-kata ni. In asabahu khaira'u syakar, jika ditimpakan kepadanya kebaikan, nikmat, kekayaan, syakar, dia bersyukur. Alhamdulillah, semua kurniaan Allah. Bukan dapat rezeki ya. Orang tanya macam mana boleh jadi kaya? Oh, saya kaya kerana saya ilmu yang saya belajar, mentor saya ajak Allah semua lah. Ini ayat sama dengan Qarun. Kita baca dalam Quran, Qarun kata, bila ditanya Qarun macam mana hang kaya? Ilmin min indi, aku ada ilmu untuk kaya, sebab tu aku kaya. Ini jawapan Qarun. Kalau orang jawab macam tu, dia sama dengan Qarun. Cerita dah dalam Quran. Orang mukmin kalau dia dapat kenikmatan, kekayaan, kejayaan, dia kata apa? Bila orang tanya kaya macam mana? Allah bagi. Itu orang mukmin. Ni Allah Taala bagi, dia kata. Saya tak ada apa pun, rezeki Allah Taala bagi, saya kongsi sama-sama. Alhamdulillah. Ini baru betul. Baru hebat seorang beriman tu. Bila ditimpa kesusahan dia sabar, bila ditimpa kesenangan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Barang siapa redha atas apa-apa yang Allah beri pada dia, tak kira baik dan buruk, maka dia telah mendapat kerehatan di dunia dan di akhirat. Dari kitab Injil pula, barang siapa
yang telah menundukkan syahwatnya, maka dia menjadi orang yang kuat di dunia dan di akhirat. Barang siapa boleh lawan syahwat dia, kalahkan syahwat dia, dia paling kuat sebenarnya. Sebab perangan syahwat tadi macam saya sebut lah, yang tadi kita bacakan tadi, dia tidak memerlukan senjata, kita lawan kita, kan? Dia bukan gunting dalam lipatan dah, bukan musuh dalam selimut dah. Duk cari musuh dalam selimut, musuh dalam diri sendiri sebenarnya. Dalam diri kita ada musuh. Kalau kita sedar tak sedar, dalam kita ada musuh. Bukan musuh dalam selimut, bukan gunting dalam lipatan ke, bukan. Kita sendiri. Sebab tu orang yang paling kuat, orang yang berjaya mengontrol hawa nafsunya. Dan inilah orang yang berjaya mendisiplinkan diri dia, berjaya mendapat kekuatan dalam diri dia. Kalau orang tu tak berjaya menguasai hawa nafsu dia, dia tak akan berjaya mendisiplinkan diri dia, mengatur diri dia sendiri. Baik, sebab tu pentingnya kita menunjukkan syahwat kita. Antara cara yang mudah ialah kita berpuasa. Para sahabat dulu macam-macam dia buat, tuan. Ada sahabat tu sampai letakkan batu dalam mulut. Letakkan batu dalam mulut. Orang tanya, kamu makan apa? Dah tak makan apa, letakkan batu dalam mulut. Sebab apa? Supaya lidah saya tidak berkata-kata benda yang tidak boleh, yang tidak patut, benda-benda yang sia-sia. Dia tak mau bercakap, jadi dia buang benda dalam mulut dia. Jadi menyekat dia hawa nafsu dia daripada bercakap benda yang tidak ada faedah. Kita hari ni tak ada siapa buat lah, kan? Ada juga kot buh coklat hek dalam mulut, kan? Tapi tak boleh bos selalu, banyak-banyak air kecil manis pula. Baik, jadi tu orang-orang kita terdahulu, mereka lakukan apa sahaja untuk menundukkan syahwat. Baik, yang ketiga daripada kitab Zabur, barang siapa menyendiri dari manusia, iaitu beruzlah, maka dia akan selamat. Siapa yang beruzlah, dia selamat. Sekarang kita akan bincangkan tentang uzlah ni. Apa benda uzlah ni? Perlu tak kita buat? Siapa yang perlu buat? Siapa yang tak perlu buat? Siapa yang boleh buat? Siapa yang tak boleh buat? Apa pandangan ulama terhadap uzlah? Siapakah ulama yang uzlah? Kita bincang. Jadi orang yang menyendiri ataupun beruzlah daripada manusia, memang dia selamat. Dia selamat daripada fitnah manusia, dia selamat diri dia daripada dia merosakkan manusia dan sebagainya. Dia selamatkan diri dia daripada diri dia rosak ataupun dia merosakkan orang. Itu buat dia selamat. Itu daripada kitab Zabur. Dan yang akhir sekali daripada Al-Furqan, iaitu Al-Quran. Barang siapa menjaga lidahnya, maka dia selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang pelihara dua benda, lidah dan kemaluan dia selamat dunia akhirat. Lidah ni memang sangat-sangat penting, perlu dijaga. Sebab dia jenis tak ada insurannya, kan? Dia serang serbu mengikut dan dia, ya, kan? Lah ni bukan passion cakap lah ni, zaman lah ni. Dia tulis pula kat Facebook, kan? Dia komen isu apa semua dia nak komen, nak jadi juara konon. Kadang-kadang komen tu melampau. Ini termasuk dalam tidak menjaga lidah, termasuk. Dulu komen pakai lidah lah, ada komen pakai jari saja, itu pun termasuk juga. Berhati-hati, tuan-tuan, lidah ni. Sebab tu saya kadang-kadang isu satu-satu isu saya takkan komen dulu, saya akan tengok dulu, takkan komen. Kadang-kadang tak perlu pun, tak perlu komen pun. Ni macam baru ni isu apa tau, orang lain yang kahwin, orang lain yang kena. Habis semua persatuan suami-suami satu Malaysia semua kena habis. Apa benda tak ada kena-mena pun. Buang masa ya bincang benda yang tidak ada faedah macam tu. Baik, boleh isyak sudah. Okey, kita akan berhenti sebentar untuk bagi laluan pada azan sekejap lagi. Baik, termasuk sikit tentang menjaga lisan. Tentang menjaga lisan ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah taala hifzul lisan, rawahul Baihaqi. Amal perbuatan yang paling disukai Allah. Tuan-tuan, kalau kita cinta Nabi, kita cinta Allah. Betul? Betul kan? Jadi kalau kita cinta Allah, kita suka benda yang Allah buat. Allah suka benda yang Allah suka. Jadi benda antara yang Allah suka, jaga lidah.
Jaga lidah. Jaga lidah tu benda yang Allah kasih. Kalau kita kasihkan Nabi, kita kasihkan Allah, kita pasti adalah orang yang menjaga lidah. Melainkan sebaliknya. Ada orang melaku, saya sayang Nabi, saya sambut maulid Nabi, saya qasidah apa semua, tapi lidah tak jaga. Ini bukan betul-betul lagi kesayangan Nabi. Betul ya? Baik, jadi kita beri laluan pada azan. Sekali kita sambung lagi, insya-Allah. Wallahu taala alam. Allahu akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة سيدنا محمد الوسيلة أشرف بعث الله. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Baik, tentang menjaga lisan, Nabi menyebut ahabbul a'malu ila Allah taala hifzul lisan. Antara amalan yang Allah cintai adalah menjaga lidah. Menjaga lidah. Sebab tu kalau kita sayang kat Nabi, sayang kat Allah Subhanahu wa taala, cinta, maka jagalah lidah kita, tuan-tuan. Dan dalam riwayat lain menyebutkan al-afiyatu asyaratun, kesejahteraan kita dalam kehidupan kita ada 10 benda. Tis'atun fi samti wal 'ashiru fil 'uzlah 'anin nas. 9 daripada ketenangan yang kita perolehi adalah daripada berpunca daripada lidah. Kalau kita jaga 9 benda tentang lidah kita, kita akan selamat, sejahtera. Orang tak kacau kita, kita tak kacau orang. Dan satu daripada 10 kesejahteraan tadi itu, ketenangan tadi itu adalah beruzlah, kita menyendiri daripada orang. Beribadah menyendiri daripada orang. Hadis riwayat At-Tailami. Dan bab lidah ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Ihya ke kitab Minhajul Qasidin, kita tasawuf lah, penawar bagi hati, antara bab yang paling banyak tajuk adalah bab lidah. Sebab lidah ni dia banyak benda dosa dia buat. Banyak. Mengadu domba, kan? Bohong, sumpah palsu, ribah, mengumpat, mengejek, mencerca. Dia bab khas. Mengejek satu bab khas. Puji satu bab khas. Puji tak boleh kau, tak boleh. Ada puji yang tak boleh. Kau semua puji boleh. Ada puji tak boleh. Ada hadis Nabi sebut, sapukan tanah ke muka orang yang memuji kamu. Nabi suruh sapu tanah kat muka orang puji kita. Pasal apa? Ada tak kena tu. Sebab tu kena mengaji, dia banyak.
Saya tak tahulah di masjid ni ada kitab tasuh ada aku no. InsyaAllah ada. Kalau macam saya baca di banyak tempat lah. Minhajul Qasidin, yang tu boleh kata sederhana lah, kitab tahap sederhana. Dia rendah lagi, penawar bagi hati. Tu banyak. Kalau kita boleh hadam, boleh faham, boleh ingat penawar bagi hati itu pun dah banyak dah. Kan? Banyak. Lidah ni macam-macam tuan-tuan, macam-macam dia buat. Kalau kita tidak tahu penyakit dia, kita tidak akan tahu cara untuk mengubatinya. Betul tak? Kita tak tahu penyakit dia, kita tak tahu nak ubat macam mana. Kita tak tahu pening kepala nak bagi ubat apa. Pergi ambil ubat cirit buh kat pening kepala, mampulah kawan tu. Tak boleh. Pening kepala kena pergi cari Panadol, Upamol ke apa kan dia kata. Baru kena. Kan boleh ambil ubat sebarangan. Begitu juga lidah. Dia ada penyakit dia, dia ada ubat dia. Bukan boleh pergi berubat sebarangan. Penyakit kereta, kita pergi berubat dekat bengkel motor, tak kena. Kan? Penyakit hati, dia kena berubat kat doktor dia. Doktor dia guru-guru agama yang mengajar tasawuf. Tu baru doktor dia. Baru jadi. Baik, tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Perkara yang terakhir tadi disebut dalam hadis tu 10 kesejahteraan yang kita dapat, 9 daripadanya daripada lidah, 1 daripada uzlah. Kita nak bincang sikit lah tentang uzlah ni. Uzlah ni apa dia? Disebut uzlah ni boleh ke tak boleh uzlah ni? Uzlah ni dari segi bahasa dia adalah menyendiri, ataupun dalam kata lain kita kata berkhulwah. Bukan khalwat, tangkap khalwat tu bukan. Khulwah ni maksud dia menyendiri. Kita dengan Allah Ta'ala beribadat. Ataupun dalam bahasa lain dia kata suluk, bersuluk. Bersuluk. Pulau Pinang ni tuan-tuan tahu ada kampung nama kampung Suluk. Ni jalan nak pergi balik pulau tu. Kat Batu Mung atas lagi sikit. Kat Bayar Lepas atas sikit tu. Ada kampung Suluk tuan-tuan. Tuan-tuan tak bisa pergi tak bisa lalu tak perasan pergi tanya orang belah-belah tu. Atas sikit pada Bayar Lepas tu. Sebelum nak pergi balik pulau tu kan ada jalan kona pergi kona mai tu kan. Ada satu kampung tu, kampung Suluk. Kat situ lah. Suluk ni asal perkataan salik, orang yang mencari jalan Allah. Suluk pun bermaksud menyendiri. Jadi sama maksud dia. Uzlah, khulwah, suluk tu sama maksud dia. Adakah dia boleh ke tak boleh? Baik, kalau kita baca dalam kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang disaring daripada kitab Ihya Ulumuddin, menceritakan tentang kebaikan dan keburukan suluk ni, ataupun kebaikan dan keburukan uzlah. Uzlah ni ada ulama yang mengambil terus uzlah. Ini tak bercampur dengan manusia terus. Dia hanya dengan dia ya. Dia dengan ibadah dia dalam masjid dia. Ada ulama yang separuh-separuh. Separuh waktu dia bersama manusia, separuh waktu dia beruzlah. Siapa di antara yang buat macam ni? Ramai kalau kita sebut ulama-ulama ramai. Antara dia imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Mana ustaz tahu Imam Syafi'i beruzlah berkhalwat? Mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan duk dengar selalu. Imam Syafi'i khatam Quran bulan puasa berapa kali? Berapa kali? 60 kali. Ya betul. Sungguh Bulan puasa berapa hari? 30 hari. 30 hari. Kalau sehari kita khatam sekali, berapa kali? 30 kali. Imam Syafi'i khatam 60 kali. Maknanya dia khatam sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Contoh berfikir. Kalau Imam Syafi'i sembang dengan orang masa tu, dan tak baca Quran. Mampu tak dan? Mampu tak dan? Jadi masa dia khatam 60 kali tu, dia berkhalwat, dia tak sembang orang.
Dia beruzlah. Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi lepas pada tu dia bercampur dengan manusia. Kan? Gitu. Kita pun kadang-kadang macam tu. Betul tak? Kita main masjid hari Jumaat, main awal, duduk satu penjuru buka Quran baca. Tu orang panggil apa? Uzlah lah tu. Tapi jangka masa yang pendek. Kan? Begitu. Faham dah? Clear dah? Kita duduk iktikaf, buka Quran. Tak buka Quran pun ambil tasbih, berzikir. Itu uzlah lah tu. Mangkit semayang tengah malam, doa pada Allah, menangis. Uzlah lah tu. Dan uzlah ni perkara yang penting. Kalau tak penting, kenapa ulama-ulama dulu buat? Dia, kelebihan kebaikan uzlah ni memberi kita kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa. Orang yang beruzlah, jiwa dia dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hati dia tak mengharapkan manusia. Isteri, ibu-ibu yang bekerja di rumah, kan, yang selalu stres seorang-seorang duduk di rumah, kena ditinggalkan suami outstation selalu. Kalau dia selalu beruzlah, mengadu pada Allah, dia tak stres sebab dia tahu tempat mengadu dia Allah. Gitu. Tapi bukan senang. Bukan senang orang yang nak faham benda tu, kan? Bukan senang. Sebab tu kalau orang tu faham benda tu, hidup dia akan ceria, senyum saja di mana-mana, walaupun dia tidak bersama sesiapa. Sebab apa? Dia tahu dia bersama dengan Allah. Saya ada follow satu orang peniaga Muslim yang hebat. Saya tak mau sebut nama dia, sebab kalau saya sebut tuan-tuan kenal dia. Dia kaya. Sekarang ni dia berada di Mekah, tanah suci Mekah, mengajarkan umrah. Dia kata, memang kalau ikut, saya tidak kuat untuk menahan berbagai ujian dan masalah dalam perniagaan. Tapi saya tidak lupa bahawa saya ada Allah untuk mengadu. Peniaga-peniaga pembekas saya kadang-kadang buat khianat kepada saya. Saya tak takut sebab saya ada Allah untuk mengadu. Ialah kadang-kadang pembekal itu bukannya jujur sangat, kan? Dia duk main. Kita jadi pening ah. Oh, masya-Allah dia. Tapi dia tidak takut. Dia kata, saya tahu kita ada Allah. Semua yang saya akan adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu perniaga yang hebat, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, at-tajir as-saduq ma'al anbiya wal mursalin. Peniaga yang jujur ini bersama tarafnya dengan para nabi-nabi. Sebab tu pentingnya beruzlah ni. Ada waktu kita bersama dengan Tuhan, ada waktu kita bersama dengan manusia. Cuma kita kena perhatikan, ada setengah orang ni dia nak beruzlah sungguh-sungguh, kan, sampai 40 hari, 50 hari. Bukan tak boleh, bagus. Tapi kena perhatikan lah, kamu tu ada tanggungjawab ke tak ada, kan? Oh, nak pergi bersuluk 40 hari, pergi duduk dalam gua mana ke, kan, berzikir apa semua. Kena tanya dia, kamu ada tanggungjawab tak? Saya ada anak isteri. Tak boleh. Melainkan kamu tinggal dah harta 2-3 juta kat anak bini kamu, daripada cukup makan apa semua, tak apalah tinggal, kan. Tu pun kalau isteri pun setuju, kan. Sebab nafkah ni bukan hanya nafkah zahir saja, nafkah batin pun ada, kan. Kalau dia ada pencen dah, saya ada pencen ustaz, isteri dah meninggal ustaz, anak-anak dah besar semua, tak apalah, nak pergi uzlah pun, kan. Pergi duduk pondok tok guru mana uzlah, ikut sukalah, kan. Tak ada tanggungjawab dah. Clear? Kalau kita tak mampu untuk uzlah jenis macam tu, jenis pergi 40 hari, 30 hari ke apa, kita uzlah di tempat kita. Hari Jumaat kita mai awal ke, kan, hari Sabtu pas subuh kita duduk sampai waktu duha, uzlah lah tu, ambil masa sikit kita duduk dengan Tuhan, tu uzlah. Ramai ulama yang uzlah, tuan-tuan, ramai. Sufyan Al-Thawri, hatta setengah ulama dulu depa ilmu tinggi tapi depa berhenti mengajak kerana beruzlah. Tuan guru ni kadang-kadang dia beruzlah pasal apa? Pasal zaman dia tu semua tuan guru banyak, ilmu banyak, orang mengajar hadis terlalu banyak sangat. Jadi dia mengurangkan, dia pergi uzlah. Zaman dulu, zaman lah tak boleh, kan.
Zaman lah kalau tok guru pergi uzlah sesat habis Tara tok guru duk main mengajar ni masjid banyak pun ramai hal sesat mana kan. Jadi sebab tu orang zaman lah ni cantik dia kena cari masa untuk uzlah. Cari masa dia dengan Tuhan. Bukan perlu dia ambil 40 hari, tak perlu. Dia ambil sikit, satu hari, seminggu sekali ke apa ke, kan? Bagi masa untuk dia dengan Tuhan. Tuan-tuan cuba cek jadual tuan-tuan yang bulan lepas. Jadual bulan lepas tak? Teringat tak apa buat bulan lepas? Cuba muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Berapa jam bulan lepas yang kita bagi masa untuk Tuhan? Berapa jam? Tuhan bagi 24 jam sehari. Satu bulan 30 hari. Dalam 30 hari Tuhan bagi tu, berapa masa yang kita bagi kat Tuhan? Kalau hak bulan lepas tuan-tuan cek diary tengok tak ada, tuan-tuan kena cari bulan ni. Jangan sampai tak ada langsung tuan-tuan. Masa kita untuk benda lain kita boleh bagi, untuk bola kita boleh bagi, untuk kawan-kawan boleh bagi, untuk anak isteri kita boleh bagi, untuk Tuhan kita tak bagi tuan-tuan. Jadi lagu tu lah, kita kena cari masa beruzlah. Di antara orang yang hebat dalam sejarah yang dipuji oleh Nabi SAW yang beruzlah, tuan-tuan tahu siapa? Tuan-tuan pergi cari filem dia apa dah? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia bukan takat beruzlah, bapak dia pun beruzlah. Dia nak jadi sultan umur apa? Mula-mula dia nak jadi sultan umur 12 tahun. Masa bapak dia pergi uzlah. Bapak dia pergi uzlah, bapak dia ganti dia. Masa tu dia nak jadi sultan umur 12. Lepas tu bapak dia ambil balik pemerintahan tu. Lepas tu umur dia 19, bapak dia pencen. Bapak dia tak mati lagi, bapak dia tak jawatan, bapak dia bagi kat dia. Umur dia 19 nak jadi sultan penuh kuasa. Bapak dia pula pergi uzlah. Depa tu semua keturunan uzlah. Depa ni Sultan Muhammad Al-Fatih ni Nabi sebut dah. Sebelum dia lahir lagi 1400 tahun dulu Nabi sebut. Nabi kata Konstantinopel ataupun lagi nama Istanbul akan dibuka oleh seorang raja yang baik, mempunyai tentera yang cukup baik. Nabi puji dia ni. Kalau dia ni orang tak betul kan, perbuatan uzlah dia tu tak betul lah, tentu Nabi tak puji dia. Jadi sebab tu ulama kata dia ni apa perbuatan dia buat boleh dijadikan rujukan sebab Nabi iktiraf dia sebelum dia lahir lagi. Jadi sebab itu penting tuan-tuan, kita mesti ada masa untuk kita beruzlah. Walaupun sikit tuan-tuan, ambil dah tak banyak, 15 minit sehari pun tak apa. Janji kita ada masa kita dengan Tuhan kita. Begitulah. Pesan ni bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya sendiri juga. Kan? Kita sama-sama buat tuan-tuan. Sama-sama kita cari masa kita dengan Allah Ta'ala. Kita boleh bagi masa kita untuk benda lain, kan? Untuk televisyen, untuk handphone, untuk Facebook. Berapa lama kita boleh bagi masa untuk Facebook, untuk baca ni, baca ni. Tapi kita terlupa nak bagi masa kita dengan Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Ambillah peluang untuk sama-sama kita kumpul bekal yang baik di negeri akhirat. Moga-moga Allah kembalikan kita dengan kembalian yang baik. Moga-moga kita bersama di dalam syurga nanti di akhirat. Jadi saya rasa sekadar itu saja yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang lemah dan kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Dan saya mohon tuan-tuan dan puan doakan saya. Saya akan mengerjakan umrah pada 18 hari bulan 12 nanti. Doakan pemergian, dipermudahkan saya dan dikurniakan umrah yang diterima Allah, diampunkan dosa. Dan saya akan mendoakan untuk tuan-tuan semua dah secara umumnya. InsyaAllah moga-moga tuan-tuan semua dijemput ke sana lagi nanti, dan juga tuan-tuan diberikan kesejahteraan di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Dan sesiapa yang berhajat untuk membuat wakaf Al-Quran ke, wakaf apa-apalah, beri makan fakir miskin di sana, boleh. Kalau berminat nak buat benda-benda tu semua, boleh hubungi saya. Sebab saya setiap kali pergi, saya akan cari peluang lah tu buat benda tu. Sebab wakaf di sana bukan nilai dia macam di sini. Wakaf di sana kalau di Mekah 100,000 kali ganda, kalau di Madinah 1000 kali ganda, kan? Jadi banyak peluang yang baiklah kita boleh buat.
boleh kita wakafkan atas nama ahli keluarga kita yang meninggal dunia dan sebagainya. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang lemah dan kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf silap dan salah. Moga-moga apa yang kita baca pada malam ni jadi manfaat untuk diri kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وادبا ليقربونا اليه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويله واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil. Ampunilah dosa guru-guru kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kesejahteraan di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya di kalangan kami ini yang sakit, Kau berikan kesihatan padanya, ya Allah. Seandainya ahli keluarga kami, ibu ayah kami sakit, ya Allah, Kau kurniakan kesembuhan, ya Allah. Seandainya di kalangan kami ini yang sempit rezekinya, Engkau memudahkan, Kau kayakanlah dia, ya Allah, dengan rezeki yang berkat daripadamu, ya Allah. Seandainya di kalangan kami ini yang mempunyai sebarang hajat yang Engkau mendengarnya, ya Allah, Engkau maha mendengar, maha mengetahuinya, ya Allah. Tunaikanlah segala permohonan dan permintaan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dan saudara-saudara kami, golongan yang lemah, golongan yang mujahidin di Palestin, di Gaza, di seluruh dunia dan di seluruh tempat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah Yahudi dan Amerika yang merosakkan, yang membuatkan kejahatan dan kezaliman itu, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah, dan kurniakan kemenangan buat kami, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami, ya Allah. Kurniakan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Kalahkan Yahudi, ya Allah. Kalahkan mereka, ya Allah. Belenggulah mereka dengan tentera-tentera daripada tenteramu, ya Allah. Allahumma ja'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la man yattabi'una shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.